Siapa pernah pergi tandas petrol station pada malam hari? Hati-hati geng, sebab korang tak sendirian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli washabihi wasallim. Walhamdulillah. Assalamualaikum tipuaka sekalian. Selamat malam. Apa khabar? Apa khabar malam-malam anda? Semoga malam-malam anda dikelilingi oleh misteri, geng. Cerita malam ni pasal petrol pump. Tapi sebelum saya sambung cerita, macam biasalah, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan pada yang belum follow sosial media saya, boleh follow sosial media saya dekat bawah. Dekat TikTok, kadang-kadang kita akan buat live, kadang kita akan ceritakan kisah seram yang tak sempat saya ceritakan hasil perkongsian dekat DM IG. Kita akan sambung dekat live TikTok, geng. Tapi sekarang tak sempat lagi lah. Sekarang tengah huru-hara hidup. Tengok rambut ni, dah tak terurus, dah macam sabut kelapa dah, geng. Jadi teruskan follow story Puaka, InsyaAllah lepas ni makin banyak kisah seram untuk korang. So kita back to the story lah, kan. Tak nak kita sembang panjang-panjang, kan. Cerita pasal tandas petrol pump ni, kan, memang jarang lah kita dengar. Tak pernah kot aku rasa aku dengar pasal kisah seram berkaitan dengan petrol pump. Ataupun ada tapi jarang sangat-sangat. Dan cerita pada malam ni dikongsikan oleh seorang perempuan yang bernama Farah. Farah ni umur dia 30-an, geng. Memang geng akak-akak, single belum kahwin. Pada abang-abang yang single tak kahwin lagi, sukakan perempuan yang bernama Farah, boleh komen dekat bawah. Yang dah kahwin kau jangan gatal-gatal aku starlight hidung kau nanti. Farah bagi tahulah kejadian ni berlaku sewaktu dia ni perjalanan nak pulang ke kampung. Dan Farah sambung lagi, sebenarnya kan dia ni baru berhenti kerja, geng. Dia bukan buang, dia berhenti kerja sebab dia cakap nak cuba buat benda lain. Jadinya bila dia nak healing ni, Farah tak suka tau pergi pantai healing, buka kursi, duduk tengok suasana. Dia tak suka. Farah cakap kalau dia nak healing, nak tenangkan fikiran, dia akan balik kampung cari mak ayah dia. Dekat situlah dia nak mulakan kehidupan baru. So Farah pun decide lah satu hari tu dia nak balik kampung lepas hari bekerja. Maksudnya last day dia kat office tu, dia nak pulang ke kampung halaman, geng. Farah ni dia cakap dia merupakan orang pantai timur yang bekerja di Selangor tau. Office Farah ni pula selalunya balik kerja pukul 6. Jadi bila balik kerja pukul 6 ni, member nak bersiap-siap, nak balik, nak makan, nak kemas pakaian apa semua, dudang. Tahu-tahu dah lewat malam, geng. Farah ni macam kita tahulah, daripada Selangor nak balik ke pantai timur, kau kena lalu mana? Takkanlah lalu Johor, geng. Jauh betul kau pusing. Selangor ke Johor dulu baru ke Kelantan. Tidak, kau kena lalu Karak Highway. Tapi malam ni cerita seram kita bukan tentang Karak Highway. Kau ingat cerita seram je dekat Karak, kan? Tak. Cerita seram malam ni pasal sebuah patron yang menyeramkan berada di area Selangor, geng. Tapi sebelum saya nak sambung bercerita kisah seram si Farah ni, nak tukar lampu merah dulu supaya lagi ada suasana, geng. Korang subscribe dulu jangan lari, subscribe dulu. Kita lupa pula. Terlupa nak cakap apa, kan. Kita tukar lampu merah dulu, geng. Kejap. Okey, baru ngam, geng. Baru kita rasa suasana nak menceritakan kisah seram ni. Jadi kita sambung balik pada cerita tadi, kan. Nak sambung balik story tadi. Dia ceritakan waktu ni Farah, macam aku cakap tadi lah, dia habis kerja pukul 6. Jadi dia nak balik rumah tu, dia nak bersiap, nak makan semua. Dia pun nak cakap say goodbye lah kepada kawan-kawan yang lain, kan. Memang makan masa, geng. Packing barang tutup pukul 1 pagi baru bergerak. Dah tengok jam pukul 1 pagi, dia dah panik. Alamak, 1 pagi dah kena gerak ni, nanti sampai pukul berapa dekat Kelantan ni, kan. So dia pun cepat-cepat keluar rumah. Dan sebenarnya Farah cakap yang dia ni penakut. Dia ni penakut nak gerak waktu malam-malam begini, kan. Tapi disebabkan dia fikir masa tu, kan, barang pun dah kemas, dah janji dengan mak dia esok nak pergi makan sama-sama semua. Nak tak nak dia kenalah beranikan diri, kan, gerak pada malam tu. So waktu ni dia baru masuk kereta tau. Dah lepas angkat barang, letak barang dalam bonet semua, baru masuk kereta, baru buka aircon. Tiba-tiba belum apa-apa dah seram. Tiba-tiba Farah ni cakap dia terasa nak kencing, geng.
Sudah. Tadi tak terasa kemain lama dekat rumah. Dah dalam kereta ni kau buat rasa pula So disebabkan rushing, Farah ni lupa tau nak buang air dulu. Dan dia fikir nak masuk rumah semula, nak pergi toilet jauh geng. Sebab Farah ni duduk dekat flat. Bila duduk dekat flat ni dah tentulah parking tu jauh daripada rumah. Itu tak apa lagi. Yang lagi menyakitkan hati, rumah dia tingkat paling atas, tingkat 5. Tak ada lift geng. Kau bayangkan kena naik tingkat 5, nak kena berjogging daripada parking ke rumah. Naik tingkat 5 satu mata nak kencing. Tak ke buang masa macam gitu. So Farah pun time ni dia decide lah. Dia cakap, okay tak apa, nanti aku pergi petrol pump mana-mana, aku buang air dekat situ. So dia pun mulakanlah perjalanan pada malam tersebut menuju ke kampung geng. Farah cerita waktu awal-awal perjalanan tu dia still dapat tahan kencing tau. Dia still dapat macam boleh tahan, boleh lagi ni. So nampak patron ke apa ke, dia still go je. Sebab dia rasa macam depan tu ada lagi kot, tak apalah kita berhenti dekat depan. Dia rasa dapat tahan lagi tau. Tapi tiba-tiba lepas 30 minit perjalanan, dia rasa macam, kau pernah tak, kau tak terasa nak kencing pun tau. Kau tengah tahan kencing tapi benda yang dapat ditahan, tiba-tiba dalam sekelip mata dia rasa macam buk. Macam mana? Macam tu, faham tak? Macam mana? Macam buk. Buk tu membuatkan kau rasa macam tiba-tiba dia datang geng. Nak tak nak kena berhenti juga ni. Dah sikit dah bucu-bucu dah ni. So nak tak nak kena juga berhenti dekat petrol pump. Dan macam yang korang tahu, petrol pump ni lepas pukul 12 diorang akan tutup lampu geng. Diorang akan tutup kedai, tutup semua, betul tak? Toilet pun kadang-kadang kunci. Tapi Farah fikir nak tak nak kena juga. Tak boleh takut, kena singgah. Kalau tak terburai dalam kereta ni banjir. Jadi dia pun terus cari petrol pump yang ada. Sehinggalah nak jadikan cerita, member ni tak tahan sangat. Dia pun ternampak satu signage dekat depan. Dia cakap 100 meter di hadapan ada patron. Dia pun Alhamdulillah, syukur sangat-sangat geng. Waktu ni dah hujung-hujung, dah memang tak tahan. Dia pun drive je. Dan waktu ni tak fikir takut ke, tak fikir seram ke apa, tak. Dia fikir nak buang air je geng. So Farah pun masuk simpang patron tu. Dan waktu tu memang patron tu gelap gelita, tak pasang lampu langsung. Lampu semua dah tutup. Farah time tu dalam keadaan tengah nazak geng, hujung-hujung nyawa. Terus dia park dekat tepi patron tu. Dia tengok papan tanda, tandas berada di belakang patron tersebut. Waktu ni dia rasa takut. Dia rasa macam dekat belakang pula. Tak apalah, dia park je dekat tepi tu. Dia turun, terus berlari, mencecet sambil terkepit-kepit geng. Patron tu memang serius aku cakap dekat kau, gelap. Gelap sampai tahap kena buka torchlight, pakai torchlight phone tu nak suluh jalan. Dekat depan dah gelap, kau bayangkan dekat belakang lagilah gelap. Belakang patron tu macam ada toilet, ada surau. Toilet lelaki, toilet perempuan, surau lelaki, surau perempuan. Dekat situ ada macam satu, orang cakap grill lah. Macam tak bagi tengok ada apa kat belah sana. So time tu Farah sampai dekat toilet tu, dia terus capai tombol pintu. Alhamdulillah geng, nasib baik tak berkunci. Kalau berkunci memang na'udzubillah, memang dekat situ juga dilepaskan hajatnya. So dia pun buka pintu, dia cari suis lampu dekat luar toilet. Dia buka, terus menyala toilet tersebut. Dia terus masuk, tak fikir panjang geng. Waktu ni Farah ni tengah laksanakan apa yang perlu. Dan tengah kusyuk-kusyuk buat apa yang perlu ni, tiba-tiba geng, datang daripada arah luar toilet, arah luar tandas yang Farah tengah membuang ni. Farah cakap dia macam dengar satu suara. Mula-mula sayup je suara dia, macam perlahan je. Tapi makin lama makin kuat suaranya geng. Kau tahu tak Farah dengar apa? Farah ceritanya waktu tu lah dia dengar suara bayi menangis. Bunyi yang bayi menangis ni memang legit bunyi bayi geng. Bayi yang baru lahir, keluar rahim, dia keluar macam gitu. Bunyi meraung, memang legit bunyi bayi yang baru lahir lah, senang cakap. Dengan nyaring kuatnya. Dan waktu ni Farah fikir, ada orang buang bayi ke malam-malam ni dekat tandas patron ni? Terus Farah settlekan apa yang patut. Dia pergi cuci. Dan waktu dia settlekan semua tu, bunyi bayi menangis tadi tak berhenti-henti geng. Makin lama makin rancak, makin kuat. Time ni Farah fikir satu je. Dia fikir, aku ni kena set up ke? Kena aniaya ke?
Mungkin mak dia ni yang dah lahirkan anak ni nampak aku datang daripada jauh lagi, dia perhatikan aku masuk toilet, dia fikir okeylah kita tinggal dekat sini biar dia yang jaga anak aku. Mungkin macam gitu Farah lah dia fikir dalam hati waktu tu, geng. So bila Farah ni dah settle cucikan diri semua, dia pun terus keluar daripada tandas. Dan waktu dia buka je pintu, terkejut member, geng. Macam mana terkejut member? Terkejut, macam gitu, bunyi beruk. Terkejut beruk member, geng. Nak tahu tak kenapa? Sebab betul-betul di hadapan pintu tandas, atas lantai tu ada balutan kain putih yang berdarah. Dan di dalam balutan tersebut ada bunyi bayi menangis. Oek, geng. Waktu ni Farah cangkung tau. Dekat depan toilet dia cangkung, dan berpandukan cahaya daripada dalam tandas tadi, Farah tengok ke arah kain putih yang penuh darah tu. Seakan kain putih tersebut menutup sekujur tubuh bayi kecil yang dipenuhi dengan darah. Seakan bayi tersebut baru je lahir ke dunia ni, geng. Farah pun slowly disingkap kain tersebut, dan dalam kain tu memang betul, memang nyata yang dalam tu merupakan seorang bayi yang tengah menangis, meneriak, geng. Dan keadaan baby tu memang macam baru lahir, baru keluar daripada rahim seorang ibu, masih berdarah, dibalut dengan kain putih beserta dengan tali pusat semua, geng. Waktu ni Farah tengok kiri kanan, dia nak cari siapanya letak bayi dekat sini sampainya hati engkau. Tapi waktu tu hanya kegelapan je yang teman Farah. Farah pun mula angkat bayi tu, dia dukung. Dan tiba-tiba bayi tersebut mula berhenti menangis. Dia senyap, geng. Time ni Farah cakap, "Ish, siapalah yang tak guna sangat buang bayi ni dekat aku. Dah satu hal pula aku nak jaga." Dia mengeluh. Dan waktu tu lepas cakap je benda tu, tiba-tiba Farah terdengar seperti ada orang berjalan ke arah dia. Dan bila mana Farah berpaling, ada seorang perempuan. Perempuan ni pakai baju blouse, kain hitam. Rambut dia kusut masai panjang menutup wajahnya. Waktu ni Farah lihat yang kain perempuan tersebut seakan macam basah, seperti basah dengan darah. Farah pun tenunglah perempuan tu, dia tenung je. Dia macam pelik. Farah baru nak keluarkan suara, dia nak tanya, ni bayi awak ke? Dia baru nak tanya tau. Tapi tiba-tiba perempuan tu bersuara dari jauh. Waktu ni jarak Farah dengan perempuan tu lebih kurang dalam 15 kaki, geng. Farah dengar perempuan tu cakap. Dia cakap, Akak jaga anak saya. waktu ni memang tak nampak langsung tau muka perempuan tu, sebab rambut dia dah sampai ke depan, merebang teruk, geng. Muka dia pun memang tak nampak langsung lah, senang cakap, mata pun tak nampak. Farah pun jerit tau. Dia cakap, "Weh, jaga anak engkau ni, kau jangan tinggal dekat sini, aku tak nak jaga anak engkau." Waktu ni Farah kalih pandangan tau. Daripada perempuan tadi, dia cakap dia kalih pandangan, dia pandang bayi tu. Dan waktu tu lah terus Farah terlepas, bayi tu jatuh ke lantai. Kalau tadi Farah pegang bayi, tapi sekarang rupanya yang Farah pegang tu hanyalah bongkah kayu lama yang telah reput, berulat besar-besar, geng, ulat dia. Dan bila dipandang semula ke arah perempuan tadi, Farah terduduk. Daripada cangkung dia terus terduduk. Dia jerit ketakutan, memang histeria, jerit yang memang jerit takut gila, geng. Tak adalah jerit macam aku tu kan. Jerit takut, menakutkan tu lah. Dia takut sebab apa yang dia nampak dekat depan dia tu mengerikan mata dia. Sebab yang tadi dia nampak perempuan yang rambut serabai tutup muka tu, dia nampak yang sekarang ni perempuan tersebut sedang menggendong, memeluk bungkusan putih yang ada bayi tadi. Dan waktu ni perempuan tersebut mula angkat muka, menampakkan wajahnya yang mata dia terjojol daripada soket mata, dan kulit dia seakan terkoyak-koyak macam baru lepas aksiden, kan. Dan muka tu Farah cakap memang mengerikan.
Farah ni takut, terkejut. Dia terus sujud atas lantai depan tandas tu, geng. Dia sujud sambil jerit kuat-kuat. Dan waktu itulah tiba-tiba Farah cakap, dia terasa bahu dia seakan macam ada orang pegang. Dan ada suaranya cakap. Dia cakap, "Kakak okey? Kakak okey?" Waktu ni lah Farah buka mata. Dipandang dekat sebelah dia ada seorang Bangla, geng. Bangla ni pakai baju patron dengan torchlight. Terus Farah tadi dia duduk. Dia duduk, dipandang ke arah tubuhnya dia nampak tadi, dan tubuh tersebut hilang. Bayar tadi, abangnya Bangladesh tu pun bantu Farah ni bangun. Dia berdirikan Farah, dia bawa Farah masuk dalam kedai patron tu lah. Dan Bayar tadi pun cakap, "Saya tadi tengok akak dekat CCTV. Akak jerit-jerit. Akak duduk cangkung depan tandas. Saya datanglah, tolong. Ingat kakak sakit." Asal macam Bangla pula aku cakap ni. So waktu ni Farah rasa macam, ya ke? Boleh ulangkan CCTV ke, nak tengok balik boleh tak? Farah request. Sebab dia macam tertanya-tanya, perempuan tu macam mana rupa dia. Dia nak tengok lagi sekali. So Bayar tadi pun dia dekat PC dia playback. Dan waktu tu memang kalau daripada CCTV tu sepatutnya nampak Farah dengan perempuan tu. Memang sepatutnya nampak. Tapi ada dekat skrin CCTV tu merupakan Farah seakan tengah mencangkung, tengah main jari dekat udara. Padahal Farah ingat sebenarnya dia tengah buka balutan kain nak tengok muka bayi tu kan. Tapi dekat dalam CCTV tu macam Farah like play with his imagination. His ke her imagination, geng. Seakan macam bungkusan tu tak wujud pun, Farah seorang yang nampak. Dan lepas tu nampak tiba-tiba Farah terduduk, tersujud, takut. Dan lepas tu terus Farah decide malam tu dia nak tumpang rumah kawan dia. So dia duduk dulu, dia tenang dengan Bayar tu, dah borak-borak, dah bercinta-bercintun bagai. Terus kawan dia datang dekat patron tu, ambil Farah balik rumah. Dan sehingga kini patron tu ada, tapi masih kekal misteri. Siapalah agaknya perempuan misteri tersebut? Thank you gang pada mana yang sudi stay sampai habis cerita ni. Alhamdulillah. Settle juga cerita seram pada malam ni. So korang teruskan subscribe, on notification button untuk lebih banyak kisah seram, kisah story puaka dan juga misteri daripada aku, geng. Thank you so much pada mana yang terus support tim puaka. Kita jumpa dalam next cerita. Macam biasalah, geng. Jangan biarkan malam anda menjadi story puaka. Assalamualaikum. Have a good night everyone.